أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memperkenalkan diri dia kat kita dengan rupa dan bentuk. Dia berkenal rupa dia, dia berkenal bentuk dia, keadaan diri dia, yang kita dapat merasai, kita dapat menikmati. Dan dia berkenal diri kita, dia berkenal keadaan kita, supaya kita mengetahui dan dapat merasai siapa kita ni. Dan Allah Ta'ala permudahkan urusan hidup dan urusan pengenalan, penyaksian dan pengenalan. Dan Allah Ta'ala memberi kita seluas-luas peluang untuk kita ambil dan untuk kita nikmati dan rasai. Dan Allah Ta'ala sentiasa menanti kedatangan kita, menanti pandangan kita, menanti diri kita untuk nak diajak bersembang lah kot, untuk nak diperkenalkan. Dan penyaksian Allah Ta'ala terhadap diri kita kekal buat selama-lamanya. Tak ada yang lain melainkan apa yang ada sekarang. Apa yang ada sekarang jelas, terang dan sangat-sangat mudah. Dan Allah Ta'ala tak punya sikap memberatkan kita sebab dia maha mengetahui keadaan diri kita. Tetapi yang suka memberatkan kita, kita sendiri, bukan Tuhan. Tuhan tak pernah ada pada dia kezaliman sikit pun, tak ada zalim kat dia. Dan Tuhan tak ada pun dekat dia kebencian. Dan kita jangan meletakkan Tuhan tu remeh pada kemanusiaan. Kita letak pada salah. Salah pada kemanusiaan bukan ada nilai. Salah yang besar pada kehambaan kita. Itu salah paling besar. Salah pada kemanusiaan ni tak ada nilai langsung kalau nak dibandingkan dengan kasih, dengan sayang, dengan cinta Tuhan. Tak ada nilai, tak boleh balance pun. Sebab dia tak pernah meletakkan pada diri dia benda-benda yang negatif terhadap hamba. Kod dia bebai, kod dia mudah angin, kod dia mudah geram, kod dia pendendam. Tak ada semua tu kat dia. Jadi kalau kita rasa macam kita ni susah, itu rasa kemanusiaan kita, pada kehambaan kita tak ada pun. Once dia bagi kita ada atas dunia ni, tak ada pun satu yang menyusahkan, yang menjadikan kita jauh, yang menjadikan kita tak duduk dalam lingkungan dia. Seolah-olah kita ni outskirt, jauh daripada lingkungan Tuhan. Sedangkan daripada awal sehingga akhir. Dan sekarang ni jelas dan terang dalam balutan Tuhan tu saja, tak keluar pada tu. Maka mana mungkin kita
terbabas, tak mungkin. Kalau kita buat juga, kita yang nak. Bukan Tuhan bagi. Tuhan tak pernah buat macam tu sebab dia tak ada macam tu. Jadi kalau berlaku juga, kita yang nak, bukan Tuhan bagi. Kita yang nak, kita yang silap. Kita yang acuh tak acuh, kita yang remeh-remehkan benda. Kita yang pandang dia terlampau simple. Jadi jangan pergi duk habang ini kehendak Tuhan semua. Nak cakap tapis-tapis, kita bukan ada nilai sama dengan dia. Oh, ni kehendak dia. Seolah-olah kita sama macam dia. Dah. Kehendak dia sangat tajam. Kehendak dia sangat betul-betul realnya kehendak. Kita samakan kehendak seolah dia tu macam akai kita. Tak ada langsung macam tu. Salah terus macam tu. Dia Tuhan. Dia bukan makhluk. Dia Tuhan. Tak ada pada dia benda yang simple-simple, benda yang nampak macam ada retak-retak. Tak ada kat dia tu. Dia bukan macam tu. Kalau kita nampak macam tu juga, tu diri kita, bukan dia. Dia bukan macam tu. Oh, kita buat salah ni, Tuhan geram, dia tunggu kita nak buang neraka. Dia bukan macam tu. Aku nak buang neraka apa sebab? Apa aku dapat aku buang dalam neraka? Kalau masuk neraka juga, hang yang nak masuk, bukan aku buang. Aku tak pernah pun dengan sifat aku untuk menjadikan hang binasa. Tak ada pada sifat aku. Kalau binasa, kena sifat hang, bukan aku. Jadi waspada dengan Tuhan ni. Sebab nanti dia akan tanya kita balik. Siapa yang buat? Aku buat ke hang buat? Kesilapan yang berlaku, siapa yang buat? Kecelaruan yang berlaku, siapa yang adakan benda tu? Bukankah hang dah cukup sempurna daripada celaru, hang dah cukup baik untuk nak celaru, hang tak boleh celaru? Pasal apa celaru juga? Aku bagi kat hang kah? Hati-hati. Ini berlaku kat kita. Tambah-tambah duduk jalan mengenai ni lagi kuat berlaku kat kita. Okey. Mari kita baca. Jom. Al-Hikam. Syarah nombor apa? Syarah nombor 159. 159. Sekejap. Baik. Seratus 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk besar atas tu, tanda kedewasaan dalam ilmu tauhid, tanda kita matang dalam kita mengesahkan Tuhan. Apa dia kematangan kita? Cerita bawah ni. Dia kata idza waqa'a minka dhantum fala yakun sababan liba'sika min husulil istiqamati ma'a rabbika faqad yakunu dhalika akhiru dhanbin quddira alaika. Kata dia, jika terlanjur terjadi perbuatan dosa, maka yang demikian itu jangan sampai menyebabkan patah hatimu untuk mendapatkan istiqamah kepada Tuhanmu. Sebab kemungkinan yang demikian itu sebagai dosa yang terakhir yang telah ditakdirkan bagimu. Tengok, dia tulis pun ditakdirkan bagimu. Tak, kamu yang mentakdirkan benda itu berlaku. Dan kita lihat, dia kemanusiaan yang dia bercakap ni pada dosa kemanusiaan. Yang kita sedang bercakap ni dosa kehambaan. Kalau dia kata dosa kehambaan mungkin terakhir pada kita untuk kita merasakan yang kita keluar daripada tempat kita yang sebenar. Mungkin itu kali terakhir, lepas tu mungkin kita tak keluar lah. Tapi bukan dia relate nak pada dosa kemanusiaan. Dosa kemanusiaan ni buat sedang je, terus keampunan. Buat sedang je salah, terus keampunan. Tapi dosa kehambaan ni dia tak, dia kena patah balik betul. Sebab tu dosa kemanusiaan ni Tuhan bagi 3 jam. Dosa kemanusiaan Tuhan bagi 3 jam untuk berbetul. Dosa kehambaan Tuhan bagi 6 jam untuk berbetul. Kalau 6 jam tu kita tak betul, kita telah melakukan satu-satunya kesalahan yang paling besar dalam hidup. Dan kalau kita tengok elok-elok, kita perhati elok, kita dah buat dosa besar tu banyak kali. Banyak kali dalam gerak diam kita dah buat dosa besar tu. Dan
kita masih lagi dalam keadaan alpa. Kita suka lalai dengan dosa besar tu. Kita duduk sibuk nak betul dosa hak kemanusiaan ni. Sedangkan kemanusiaan terjadi dosa kerana kehambaan kita lalai. Kita tak balik kat Tuhan kita. Yang sibuk nak balik ke lain. Sibuk nak pergi ke lain. Sibuk nak cerita benda lain. Kita tak balik diri kita ke tempat yang Nabi Adam kata, zalamna, aku zalim kat diri aku. Tak balik kat situ. Nabi Adam kata, Rabbana zalamna, Tuhanku, aku dah zalim kat diri aku. Pasal apa? Aku tak duduk tempat yang selayak yang aku duduk. Aku nak pergi duduk tempat yang manusia nak. Tang tu kebanyakan manusia tak balik tau. Dia perlu sibuk dengan hak luar, dosa luar ni. Yang dosa dalaman mereka dengan Tuhan, mereka tinggal berjam-jam, mereka tak kira. Satu saat kita tinggal Tuhan sama dengan setahun umur. Kita jangan main-main. Tapi yang itulah kerap manusia buat. Dosa yang tak layak dia buat lah. Hak tu lah yang dia buat sangat. Selalu dia ulang-ulang buat. Dan dia kira itu macam tak berdosa. Yang kira dosa ni, dia mencuri, dia merompak, dia kira besar sangat untuk dia. Nah. Dia melupai Tuhan dia setiap kali dia hidup. Dia melupai Tuhan dia setiap kali dia gerak. Setiap kali dia diam. Dia melupai Tuhan dia. Itu paling besar sekali. Dia boleh bernafas, dia lupa kat Tuhan dia. Dia boleh memandang, dia lupa kat Tuhan dia. Dia boleh mendengar, dia lupa kat Tuhan dia. Ni dosa paling besar sekali. Dan kita tanya diri kita semua. Hak ni kita buat sehari-hari berapa kali? Hak ni kita ulang-ulang buat tau. Dan kita pandang dia remeh. Inilah permasalahan manusia. Dan dia kata, perbuatan dosa itu tidak menyalahi istiqamah dalam kehambaan. Nampak? Dosa luar ni. Kita tetap memandang Tuhan tu. Kita memandang Tuhan sebagai satu yang paling besar, yang paling utama, yang paling penting dan yang paling menjadikan kita ni benar-benar berdiri sebagai hamba. Ini yang paling besar yang kita nak tengok. Dan perbuatan dosa tidak menyalahi istiqamah dalam kehambaan, asalkan jangan terus-menerus dan merupakan kegembiraan dalam melakukannya. No? Buat, tak ada apa, relax. Kehambaan ni yang duk relax banyak ni. Tak ada apa, biasa. Dia lupa kat Tuhan dia biasa. No? Mari saya beritahu kat tuan-tuan. Nak tengok biasa ke tak? Tuan-tuan nak berjalan, tuan-tuan lupa bawa duit, lupa bawa dompet. Biasa tak? Kita nak berjalan jauh. Tiba-tiba kita lupa dompet kita, IC tu, duit dalam tu. Biasa ke benda tu? Tak biasa. Tak biasa tau. Benda penting. Benda penting biasa ke? Dan dalam hidup kita, Tuhan tu keperluan kita setiap saat. Tiba-tiba kita lupa. Biasa konon. Penting sangat dalam kehidupan kita. Bukan penting main-main. Penting sungguh-sungguh. Tiba-tiba kita melupakan yang kita penting. Samalah. Kita nak pergi tebang pokok. Golok tak bawa. Nak tebang apa? No. Samalah. Kita nak kena hidup. Nak kena makan benda-benda yang berkanji. Tiba-tiba nasi tak orang makan. Pulut tak orang makan. Tepung tak orang makan. Tapi nak makan benda berkanji. Macam mana? Mesti tak boleh lah jawabnya. Kalau tu, yang lain tu persetan kan. Pentingnya Tuhan. Macam mana kita letak Tuhan dalam hidup kita ni? Tak penting ke? Tak penting ke? Kau biasa je. Hari-hari kita lalui kehidupan biasa je. Beruk di hutan pun biasa ke? Tapi tetap dengan Tuhan dia. Babi hutan di hutan pun biasa ke? Tapi dia tetap dengan Tuhan dia. Gagah dia tak tahu lah. Kalau dia tahu, dia potong kita 2,000, 3,000 tiang lah. Kita yang tahu ni jadi tak biasa. Jadi, alah, ya biasa je lah. Kita jadi macam tu. Sebab tu Tuhan kata mereka ini seperti binatang ternak. Malah kadang-kadang teruk lagi pada binatang ternak. Pasal apa? Dia tak faham apa satu. Apa dia yang penting, apa dia yang biasa. Dia tak faham. Nah, hari-hari manusia macam tu. Dan keseluruhan manusia macam tu je. Yang buat amal pun macam tu, tambah tak beramal. Yang buat amal pun macam tu juga faham. Lagu tu lah faham dia. Tambah-tambahlah yang tak buat amal langsung. Pasal apa? Pasal tahu tak ada. Sibuk dengan amalan, pengetahuan tak ada. Sibuk dengan amalan, rasa tak ada. Tu pun nak abang kata dia tahu. Apa yang kita tahu?
Mati lepas ni hidup balik betul tak tahu situ lah. Dia tak pernah tahu apa dia diri, apa dia sebenarnya. Apa dia yang dia patut tengok, apa dia yang dia patut pandang. Dia tak tahu. Tiba-tiba dia kata dia tahu. Apa yang dia tahu? Kemudian dia kata, tetapi bila semata-mata kerana terlanjur dengan tidak ada sifat gembira dan melakukan perbuatan itu, bahkan segera bertaubat daripadanya. Tak sedap-sedap kata, aku selalu lupa pada kamu ya Allah. Aku minta ampun. Okey ya, fine. Hak tu ya Tuhan nak dengar dan tunggu pun. Aku minta ampun pasal aku tahu aku silap. Pasal apa? Aku meninggalkan hang. Aku telah membelakangkan hang dalam hidup aku. Aku telah meletakkan keutamaan pada yang lain. Bukan pada hang Tuhan. Aku dah buat satu kesilapan besar dalam hidup aku. Aku minta ampun ya Allah. Kerana aku telah meninggalkan kamu. Tuan-tuan abang mai. Tuan-tuan abang kat saya. Berapa orang bertobat kerana dia lupa kat Tuhan? Tuan-tuan abang saya. Berapa ramai manusia bertobat kerana dia lupa kat Tuhan? Tak ada tuan-tuan. Orang sibuk bertobat pasal dosa lain. Dosa dia lupa kat Tuhan, dia tak nak tahu pun. Wah, yang itulah paling besar dalam hidup kita. Kita meninggalkan yang penting dalam hidup kita. Itu merupakan sebesar-besar kesalahan. Tapi orang buat dia remeh, orang buat dia biasa. Pasal apa? Pasal mereka duk kalut dengan kemanusiaan ni. Walhal, tak akan berbangkit kemanusiaan ni, melainkan kehambaan kita yang serong. Kemudian dia kata, dan segera bertaubat daripadanya, sebab manusia tidak akan mungkin dapat mengelak diri dari takdir yang telah tertulis baginya. Kerana itu, terjadi perbuatan dosa jangan sekali-kali menyebabkan putus asa dari tetapnya istiqamah dalam kehambaan kepada Allah. Nak kekalkan kehambaan tu. Dosa wajib berlaku. Pasal apa? Menyempurnakan Tuhan itu Al-Ghafur. Tapi mesti dengan tahu dan sedar. Kita berdosa kerana Tuhan itu Al-Ghafur, pengampun. Jadi berlakulah dosa. Cuma kita tak mau berlaku dosa itu berulang-ulang dalam kehambaan tu. Kita kerja lari meninggalkan tempat yang layaknya, sepatutnya, dan Tuhan telah tetapkan kita duduk di situ. Kita lari tinggalkan tempat tu. Jangan buat benda tu salah. Benda yang lain ni mudah je, senang je kot. Sifat kita kata, aku memang silap pun. Tuhan kata, rahmat aku ni, sifat aku ni, sifat pemberi rahmat aku ni, sifat aku yang cukup-cukup pengasih ni, telah tutup semua salah hang hantar. Tetapi sifat hang suka nganga, hang suka lengai, hang duk berlagak dengan diri hang duk berlagak dengan ibadat hang duk berlagak dengan ilmu hang duk berlagak dengan pengalaman hang lupa tempat hang ada di sisi aku. Hak ni aku tak ada kompromi dengan hang tau. Hak ni aku tak ada tolak ansur dengan hang dengan melampau. Hak lain aku tak ada masalah dengan hang. Tapi hang meninggalkan aku selayaknya hang tak buat benda tu. Hak ni tak ada kompromi aku dengan hang. Aku tolak jin, aku tolak malaikat, aku tolak semua kerana aku tengok hang. Tiba-tiba hang tak tengok aku, hang tengok benda lain. Hang telah buat satu kesalahan besar dalam hidup hang. Agak-agak berapa kali dah kita buat? Banyak kali. Kalau Tuhan itu bukan jenis pengampun, bungkus dah kita ni. Tebeklah orang lain tu tolong doa kat kita. Mak tolong doa, ayah tolong doa supaya Tuhan ampun. Dia ni suka nganga, ya Allah, hang ampunlah dosa dia. Sebaiklah puak-puak ni ada. Selamat lagi kita. No. Kalau puak-puak ni tak ada, depa meluat, depa tak suka kat kita, kita hancur dah tuan-tuan. Sebaiklah depa sayang, depa kasih kat kita tanpa syarat. Depa doa kat kita siang malam, duk harap dengan diri kita, perangai kita duk dah ni, bungkus. No. Kemudian, kerana itu terjadinya perbuatan dosa jangan sekali menyebabkan putus asa. Janganlah kita jadi orang yang merasakan Tuhan itu sangat-sangat zalim. Tuhan itu sangat-sangat pemaksa. Tuhan itu sangat-sangat keras hukuman. Jangan duk macam tu. Dia Tuhan kot. No? Dia bukan orang macam kita.
Kalau lagu tu ada ilmu saja, yang reti, yang kenal, yang tahu, yang faham, yang rasa saja boleh kembali. Kalau tak ada, tak faham, tak tahu, tak kenal, dia tak boleh balik ni. Tuhan kata, hang tunggu, aku tunggu. Hang tunggu untuk aku panggil balik dan aku tunggu untuk nak tanya hang. Macam mana nak balik? Macam mana nak balik? Susah tuan-tuan. Kalau lagu tu nak buat macam mana? Jangan ada sombong sikit. Sebab sombong ni suka bagi skru kaki kita terkeluar. Dia tak lekat di tempat kita patut duduk, sombong ni. Dia suka bagi kita punya foundation bergegak. Kita suka terkeluar daripada tempat duduk. Janganlah kita sombong. Buanglah sombong walaupun sikit. Walaupun ada sebesar zarah. Tak kira macam mana pun. Jangan ada sombong. Jangan ada ego. Jangan ada kerek. Okay? Jangan nak kerek sangat atas dunia ni. Malaikat maut cabut dah nyawa Abu Jahal. Malaikat maut cabut dah nyawa Fir'aun, Namrud. Kita tak sampai kot macam tu. Kalau nyawa mereka dia cabut, kalau setakat nyawa macam kita ni tuan, dia main ramai tu ya. Jadi, janganlah kerek sangat. Sebab kerek ni, Tuhan punya jubah. Dia saja pakai. Kita pakailah tawaduk kita, miskin kita, lemah kita. Kita pakailah jubah tu. Duk pakai hak Tuhan punya buat apa? Tak boleh pergi ke mana pun. No? Mari kita sembang-sembang. Baik. Ya, silakan. Soalan. Walaupun tuan-tuan duduk, tapi silakan. Bersilalah. No? Lekas. Ya, Abang Khairi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kehambaan ni Ustaz, dia sentiasa mengingat pada Tuhannya. Jadi macam mana kehambaan tu boleh diseret sampai lupakan Tuhan tu? Bila dia tak diketuk bangun, macam mana dia tak diketuk bangun? Dia tak tengok Tuhan pun. Dia kata je dia tengok Tuhan dia. Dia kata je dia kenal sifat Tuhan dia. Dia tak tengok pun. Sebab tu, bila dia tak melihat kepada yang benar, iaitu Tuhan, maka dia akan dibawa oleh yang lebih kuat daripada dia. Kemanusiaan dia, mainlah perangai-perangai yang tak layak untuk dia guna. Bungkus. Walaupun pada asalnya kehambaan tu dia kenal pada Tuhannya. Ya. Dia lengai je, ruang yang ada akan diambil alih oleh kemanusiaan dia. Siapa-siapa pun. Jangan kita lengah. Jangan kita duk jadi lalai. Sebab kemanusiaan ni dia kuat. Dia boleh tarik kehambaan untuk ikut dia. Kalau tidak, tentu Yahudi tak jadi Yahudi. Nasrani tak jadi Nasrani. Majusi tak jadi manusia. Kerana manusia ni kuat. Baik. Kita bagi kuat manusia dengan sifat kehambaan. Pastinya hebat. Kita kemanusiaan juga, tapi kehambaan kita yang tertegak berdiri. Pastinya hebat manusia ni. Baik. Jadi kehambaan tu mesti kontrol kemanusiaan lah. Ya, kalau gitu nak bagi kontrol dia. Pandang Tuhan 24 jam, tengok, renung, fikir, kaji. Saksi. Kenal sungguh. Dapat analisa, dapat sentuh kuat betul. Selamat. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama insyaAllah. Ya, baca Ustaz apa dia tu? Zaliha tulis. Okey Ustaz. Soalan daripada Zalia. Ustaz, bila kata sedar cepatnya masa berlalu, apa sebenarnya yang berlaku? Adakah itu tanda kita dalam kelalaian atau bagaimana? Masa tu tak cepat. Kita yang duk kalut dengan kemanusiaan kita, kita menjadikan dia cepat. Masa macam tu juga. Pasal kita duk kalut dengan apa yang Lee, sambung Ustaz. Saya ada call. Dia suruh kita sambung. Sambung.
masa ni pada kemanusiaan. Bertempek-tempek kena. Sebab tu dia dia habaq masa Allah, hari-hari Allah tu. Ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. No. Ya, Okey. silakan Ustaz. Tak mana dah tak tahu. Masa Ustaz. Tuan Awak Zaliha, betul Ustaz. Tuan Zaliha tanya. Kan? Cuba tuan-tuan tengok dalam hidup kita. Ada tak masa selain daripada masa Tuhan? Cuba beritahu. Satu saat pun tak ada masa yang lain. Semua masa tu masa Tuhan. Kita saja letak masa tu masa lain. Sebab tu Tuhan akan tanya dari mula. Kita kenal dia sampai kita habis umur. Dia akan tanya. Hang tahu tak masa ni hang dengan aku? Hang sedar tak masa ni kenangan hang dengan aku? Waktu hang minum air, waktu hang pakai baju, waktu hang tengok cermin, waktu hang nak lena, waktu hang bangkit tidur, waktu hang semayang, waktu hang baca Quran, waktu hang duk buat kerja-kerja untuk diri hang, masyarakat dan untuk sendiri. Hang sedar tak masa tu hang dengan aku? Mana ada siapa buat masa, melainkan aku buat kerana hang. Tiba-tiba duduk dalam masa tu, hang tak ingat hang dengan aku, hang ingatkan benda lain. Hang jawab soalan aku. Ada tak ruang waktu kita dengan benda lain, bukan dengan Tuhan? Bagi tahu. Tak ada. Satu ruang pun tak ada. Kita dengan dia setiap masa. Macam mana kita boleh lupa? Hang nak bergerak dengan aku, hang nak diam dengan aku, hang nak lihat dengan aku. Semua hang kena dengan aku. Tiba-tiba hang lupa aku. Hang ni bangang betul ya. Kecil-kecil tak mau mati. Besar main susah habis semua orang. Dah tak boleh kenal Tuhan. Minta doa, minta bagi mati. Mati buang. Pasal apa? Sekali aku seksa teruk ni. Dah nak kenal benda lain sangat. Minta bagi mati awal. Pasal apa? Nak kenal lanyak esok teruk. Tuan tahu tak? Allah. Nak hidup juga. Nak hidup juga. Cari binatang apa tau. Yang Tuhan hang tak tengok. Yang dia hari-hari tengok hang tak tengok dia pun. Lepas tu nak hidup umur panjang. Nak buat apa? Dia abang semua benda balik kat dia. Semua akan balik kat dia. Lah nak duduk juga dengan tak pergi kat dia. Nak duduk juga atas dunia dengan tak ambil tahu hai dia. Nak duduk atas dunia dengan tak kenal dia. Dia abang lah semua nak kena balik kat dia. Tiba-tiba tak kenal dia. Nak pergi duduk tahun mana? Beritahu. Tak mana kita nak duduk esok? Allah. Pajero. Lekas. Okey, jadi Ustaz, bagaimana keadaan yang kata kita masih lagi duduk dalam tertanya-tanya sampai betul-betul yang kata hakul yakin tu tadi Ustaz? Sebab nak sampai pada yakin tu, macam mana Ustaz? Silakan. Tunggu sekejap nyawa nak habis. Hakul yakin sampai. Tunggu nyawa duduk di rengkung ni. Tunggu, tentu sekejap yakin mesti sampai. Tapi dah Lambat. lewat. Ya. You Too are late. Too late. Lah ni semua orang buat tak tahu. Nak habis nyawa sekejap dia nak cari Tuhan dia. Jenuh. Lupa lah masa tu. Nak pergi mana tak tahu. Baru dia tahu, dia tak tahu nak pergi mana. Dunia duk tarik diri, duk tarik lagu masa tu Ustaz. Last lagi. Nak habis dah. Nyawa duk tang ni dah. Ketak, sakit, penat, rasa terlampau nipih, rasa terlampau tebal, rasa diri macam kena kapit, rasa nyawa tak boleh nak tarik nafas tak keluar. Masa tu baru dia nak pergi kat Tuhan dia. Nak buat apa? Tuhan kata aku bagi kau 60 tahun buat apa? Handuk nganga apa? Hasta la vista, bungkui.